Assalamualaikum, saya Cikgu Sunaira. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran asas sains komputer bagi tingkatan 3 pada tajuk bab 3 algoritma pada subtopik 3.1.1 ciri-ciri search dan sort. Teruskan. Okey, standard pembelajaran bagi pelajaran hari ini. Murid boleh mengenal pasti ciri-ciri bagi algoritma search iaitu linear dan binary. Kedua adalah algoritma sort iaitu bubble dan bucket. Okay, objektif bagi pembelajaran hari ini dapat menerangkan ciri-ciri bagi dua jenis masalah pengatur caraan iaitu algoritma search dan juga algoritma sort. Okey, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita akan kena cari maksud dulu. Apa yang dimaksudkan dengan algoritma ni? Okey, algoritma ni adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, dia juga boleh diwakili dengan sudoku ataupun carta alim. Tujuan dia adalah untuk memahami proses yang perlu dilakukan oleh komputer. Ia juga untuk menulis algoritma ni dengan lebih teratur, cekap dan mudah faham. Dan akhir sekali adalah untuk menambah kebaikan kepada algoritma itu sendiri. Okey, berdasarkan saya sebut pada awal pembelajaran tadi, hari ini kita akan belajar mengenai dua algoritma iaitu algoritma search dan juga algoritma sort. Okey, pertama adalah algoritma search. Search ni adalah proses untuk mendapatkan sesuatu item yang tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Seperti kita tahulah, search ni maksudnya dalam Melayu adalah carian. Okey, maksud dia adalah untuk mencari maklumat yang kita mahu tu dalam satu senarai. Terdapat dua jenis search yang boleh kita lakukan di sini iaitu linear search dan juga binary search. Linear search ni adalah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Okey, carian akan bermula dengan item yang pertama dan dia akan semak sama ada item yang pertama adalah item yang dikehendaki ataupun bukan. Jika item yang pertama adalah bukan yang dikehendaki, maka dia akan beralih kepada item yang seterusnya iaitu item yang kedua. Dan proses yang sama berlaku iaitu dia akan semak sama ada ia item yang dikehendaki ataupun tidak. Dan proses akan berterusan sehingga berjaya menemukan item yang dikehendaki. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Di sini saya berikan satu contoh pencarian satu item menggunakan linear search. Okey, di sini situasi di mana Erina dan Esma ingin membeli buah mangga di sebuah pasar raya. Terdapat beberapa jenis buah di sepanjang ruang jualan buah-buahan tersebut. Okey, Erina dan Esma ni berjalan sepanjang ruang jualan buah-buahan itu untuk mencari buah mangga. Okey, susunan buah adalah seperti yang berikut. Untuk pencarian item menggunakan linear search, langkah yang pertama, Erina dan Esma akan semak sama ada bahagian yang pertama adalah buah yang sama dengan mangga ataupun tidak. Okey, menurut susunan ini, buah yang pertama seperti yang saya highlightkan di sini adalah buah pisang, bermakna dia dah tidak sama dengan buah mangga. Maka dia akan berpindah kepada ruangan yang kedua. Dan ruangan kedua adalah buah manggis. Ia juga tidak sama seperti yang mereka inginkan. Seterusnya dia akan berpindah kepada bahagian yang ketiga dan menemukan buah mangga tersebut. Okey, di sini Erina dan Esma telah berjaya menemukan buah mangga pada bahagian yang ketiga dan carian tersebut dihentikan. Seterusnya adalah binary search. Binary search ni adalah satu teknik yang melibatkan keputusan dui pilihan. Sebelum memulakan binary search, item-item bagi senarai itu perlu disusun dalam urutan menaik. Kemudian item yang berada di tengah-tengah senarai akan disemak.
Okey, di sini jika item yang dikehendaki sama dengan item di tengah senarai, maka carian akan tamat. Tetapi jika tidak sama, maka dia akan membandingkan item di tengah berbanding di antara kiri dan kanan. Jika kiri lebih besar daripada, proses ini akan diulang pada senarai yang tinggal dan berterusan sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Jika item yang dikehendaki tidak peroleh dalam senarai, maka carian akan tamat tanpa hasil. Di sini saya berikan satu contoh untuk pencarian satu nombor menggunakan Boolean search. Di atas ini adalah satu contoh yang diberikan senarai nombor. Nombor yang dicari adalah 35. Seterusnya, nombor tersebut akan disusun secara menaik dan diletakkan indeks bagi setiap nombor tersebut. Dan indeks itu adalah bermula daripada nombor kosong. Seterusnya, bagi langkah yang kedua adalah kenal pasti item pertengahan dalam senarai. Untuk mencari item pertengahan, kita akan gunakan formula indeks terkecil tambah dengan indeks terbesar dan dibahagikan kepada 2. Di sini adalah indeks yang terkecil adalah 0 iaitu sifar, dan item indeks yang terbesar adalah 8. 0 akan ditambah dengan 8 dan dibahagikan kepada 2 mendapat indeks 4, iaitu item di pertengahan adalah 42. Langkah yang ketiga adalah bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan. Kita bandingkan sama ada nombor yang dicari iaitu 35 lebih besar ataupun lebih kecil daripada 42. Di sini dibuktikan bahawa 35 adalah lebih kecil daripada 42. Oleh sebab 35 lebih kecil daripada 42, maka proses carian akan diteruskan di bahagian yang kecil dan diteruskan setiap item. Proses carian diteruskan sehingga item yang dikehendaki dijumpai. Maka di sini item yang dijumpai adalah pada indeks yang kedua dan proses carian akan selesai. Seterusnya saya akan masuk kepada algoritma sort. Algoritma sort ni adalah proses mengisih atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan yang tertentu. Dan dalam bidang perkomputeran, sort sangat penting dalam mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Di sini terdapat dua jenis sort, iaitu bubble sort dan bucket sort. Seterusnya adalah bubble sort. Teknik bubble sort adalah untuk mengisi item-item mengikut urutan menaik atau menurun. Teknik ini akan mula menyusun dua item pertama dalam senarai. Perbandingan dengan item di antara pertama dan kedua akan berterusan sehingga satu susunan akan dihasilkan sama ada secara menaik atau menurun. Di sini saya berikan satu contoh isihan mengikut urutan menurun menggunakan bubble sort. Langkah yang pertama adalah membandingkan dua item pertama dalam senarai, iaitu di sini adalah 4 dan 1. Oleh itu 4 lebih besar daripada 1, maka tiada sebarang penukaran tempat dilakukan. Langkah yang kedua adalah membandingkan dua item seterusnya, iaitu 1 dan 9. Memandangkan 1 adalah lebih kecil daripada 9, maka penukaran tempat perlu dilakukan antara 1 dan 9. Langkah tersebut akan diteruskan sehingga akhir senarai. Tapi dilihat di sini adalah senarai masih tidak disusun secara menurun, maka proses akan berulang. Seterusnya langkah yang sama akan berulang sehingga susunan menurun dihasilkan. Selepas proses susunan dilakukan, maka di sini kita dapat lihat bahawa nombor tersebut telah disusun secara menurun. Maka proses bubble sort dihentikan.
Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bucket sort. Okey, teknik ini ia mengasingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Seperti kita tahulah, bucket adalah baldi. Okey, seterusnya adalah item-item di dalam baldi ini akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Bilangan baldi yang diperlukan bergantung kepada pengatur cara dan bilangan item dalam senarai yang perlu disusun. Okay, di sini saya berikan satu contoh untuk resihan mengikut urutan menaik menggunakan bubble sort. Okey, di sini semua adalah senarai yang ingin saya susun. Langkah yang pertama adalah sediakan 3 buah baldi yang tetapkan julat yang sesuai bagi item yang akan diletakkan dalam setiap baldi tersebut. Okey, di sini baldi yang pertama adalah item A sehingga C. Baldi yang kedua adalah item D hingga F. Baldi yang ketiga adalah item G hingga item J. Langkah kedua, masukkan item-item yang diperlukan, diisi ke dalam baldi mengikut julat yang betul. Dan akhir sekali adalah susun item-item di dalam setiap baldi secara berasingan dan masukkan semula item yang telah diisihkan ke dalam senarai. Okey, di sini kita dapat lihat susunan dapat dibentuk. Okay, di sini saya simpulkan persamaan dan perbezaan di antara search dan sort. Okey, persamaan bagi kedua-dua ini adalah memerlukan satu senarai, memerlukan algoritma, dan linear search dan bubble sort digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit. Binary search dan bucket sort pula sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang banyak. Okey, perbezaan pula adalah bagi search, ia mencari item tertentu dalam satu senarai. Manakala untuk sort, ia mengisikan item-item dalam senarai mengikut urutan menaik ataupun menurun. Okey, sekian sahaja kelas kita hari ini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah atau pertanyaan mengenai topik ini, bolehlah bertanya kepada cikgu. Okey, sebelum kita tamatkan kelas hari ini, cikgu akan bagi homework dalam bentuk quiz mengenai topik hari ini iaitu search dan sort. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.